Nama, nama saya Muhammad Syamil Farhan bin Syarifudin dan saya akan menerangkan tentang pendahuluan tentang company Lomofis Bakery Sdn Bhd. Lomofis ni adalah sebuah kafe roti dan pastry yang dibangunkan secara tempatan yang ditubuhkan pada tahun 2020 yang diusahakan oleh Muhammad Syamil Farhan di Bukit Bintang. Lomofis ni dia menjual produk roti dan pastry dari negara-negara seperti Sweden, UK, Itali dan New Zealand. Dia konsep kafe ini adalah untuk mempelawakan orang Malaysia untuk merasakan roti dan pastry daripada negara-negara luar. Kebanyakan roti dan pastry ini dijual pada pagi di pukul 10 hingga ke pukul 6 petang. Dan pada masa itu kita akan mempromosikan roti dan pastry itu di kafe kami. Dan kafe kami ini juga mendapat 3 pandu penganggota makanan dan juga 5 pekerja dan pembantu dapur di kafe. Kafe ini dibuka sepanjang 8 jam setiap hari mengikut weekend dan weekdays dan menggunakan modal sebanyak RM250,000 sebagai permulaan. Lokasi perniagaan. Lomofi Bakery ini terletak di nombor 118 Jalan Bukit Bintang 50200 Kuala Lumpur. Saya Nur Munirah binti Syari dan saya akan menyambung pembentangan untuk rancangan bisnes kumpulan kami, iaitu Lomofai Bread and Pastry. Saya akan membentangkan mengenai pelan pengurusan perniagaan kami. Pelan pengurusan ini akan dimulai dengan carta organisasi, iaitu Lomofai Bread and Pastry akan diurus oleh pengurus utama kami, iaitu Muhammad Syamil, dan seterusnya akan dibantu oleh pengurus yang lain, iaitu pengurus pemasaran, iaitu Nur Aini Izzati, dan di bawahnya ialah penyelayak penghantaran, iaitu saya sendiri Nur Munirah binti Syari. Seterusnya pengurus kewangan ialah Nur Munirah, iaitu saya. Seterusnya pengurus pengeluaran, iaitu Farah Najidah. Pengurus pentadbiran dipegang oleh Muhammad Syamim, dan di bawah pengurus pentadbiran ialah penyelia kedai yang akan menguruskan kedai. Seterusnya saya akan menyambung bagaimana setiap tanggungjawab setiap jawatan dalam perniagaan kami. Sebagai seorang pengurus, iaitu Syamil, akan mengawasi, mengawal dan mengurus perjalanan operasi dan kewangan syarikat. Dia juga akan mengurus perjalanan dan aktiviti syarikat. Seterusnya, pengurus juga mengurus hal ehwal pekerja, menentukan jumlah jenis dan mengawal mutu produk, dan juga mengambil dan merekod pesanan juga daripada customer-customer kami. Selain itu, dia akan menguruskan kewangan daripada segi bank. Sebagai pengurus pentadbiran pula, dia akan melaksanakan urusan pejabat, termasuk kemaskini semua rekod pejabat. Selain memastikan kesemua peralatan dan kelengkapan sentiasa diselenggara dengan baik dan selamat digunakan. Jadi seorang pengurus pentadbiran akan memastikan keadaan bagaimana perjalanan sesebuah perniagaan, iaitu kedai kami. Bagi pengurus pemasaran perniagaan kami pula, ianya terdiri daripada pengurus dan pekerja sebagai kumpulan pemasaran. Jadi terdapat pekerja yang ditugaskan untuk memasarkan dan menjana idea untuk pemasaran, iaitu merangka program-program promosi yang bakal dijalankan dalam lingkungan kawasan sasaran kami, dan juga menjalankan tinjauan terhadap pasaran serta mendapatkan maklum balas pengguna terhadap kualiti produk. Juga mencari pasaran-pasaran dan produk baru yang berpotensi untuk diperkenalkan kepada pelanggan.
pengurus pemasaran juga akan mewujudkan dan merangka satu sistem di mana pelanggan dan syarikat dapat menjalinkan hubungan berkekalan supaya pelanggan dapat terus datang ke kedai kami dan membuat tempahan yang berpanjangan. Juga mereka akan memperkenalkan dan mempelbagaikan keluaran produk yang sedia ada. Seterusnya, sebagai pengurus kewangan pula, akan bertindak sebagai akan bertanggungjawab untuk mengemaskan segala aliran keluar dan masuk wang perniagaan. Juga akan membantu pengurus utama kami iaitu Syamil untuk menguruskan bank dan juga mengurus kewangan syarikat. Seterusnya, pengurus pengeluaran akan mengurus dan keluar masuk bahan mentah. Dia juga akan bertanggungjawab untuk memastikan kualiti produk sentiasa dalam kawalan dan berada pada tahap yang terbaik. Juga memastikan stok bahan mentah sentiasa mencukupi dan seorang pengurus pengeluaran akan bertanggungjawab untuk deal untuk berurusan dengan pembekal utama kami. Seterusnya, sebagai seorang penyelia kedai, dia akan mengambil dan merekod pesanan dan utamanya seorang penyelia kedai akan berada di kedai dan untuk memastikan pergerakan kedai berjalan dengan baik, mengawal kebersihan persekitaran kedai, memastikan susun atur barang-barang jualan dalam kedai sentiasa mencukupi dan memenuhi kehendak pelanggan apabila dipinta. Seterusnya, penyelia penghantaran pula akan menjalankan urusan pengangkutan yang berkaitan dengan perniagaan dan juga membantu dalam lain-lain tugas. Jadi, seorang penyelia penghantaran juga akan memantau lokasi yang sesuai bagi tujuan mencari pasaran baru. Jadi, apabila setiap jawatan memerlukan atau perlu bekerjasama dalam mencari idea atau apa-apa tugas yang baru, seorang penyelia penghantaran akan membantu semua orang. Seterusnya juga, bagi melancarkan urusan perniagaan kami, khidmat profesional juga sebagai sumber pengeluaran juga diperlukan, iaitu pertama sekali accountant sebagai seorang yang bertanggungjawab untuk menyimpan data-data cukai dan menyediakan pulangan cukai, serta mengekalkan rekod kewangan syarikat dan juga memastikan kesahihan maklumat dan kenyataan syarikat. Seterusnya, seorang peguam tertumpu pada masalah atau isu yang menjejaskan perusahaan, iaitu seperti percukaian, pelbagai jenis transaksi perniagaan serta harta intelek syarikat. Juga kami juga sebuah perniagaan juga memerlukan konsultan perniagaan untuk mengumpul maklumat tentang perniagaan pelanggan, itu kami sendiri melalui berbagai cara. Juga menganalisis dan mentafsir data untuk mengetahui kelemahan dan masalah dan mendalami punca-punca tersebut untuk mengatasinya, dan juga menyediakan panduan dan jalan penyelesaian kepada masalah dan isu yang dihadapi perniagaan kami. Jadi apa-apa masalah, kami akan merujuk mereka untuk membantu kami. Untuk sumber manusia pula, iaitu anggaran gaji dan ganjaran pekerja sebulan, dapat dilihat pada jadual 14, iaitu kita dapat lihat jumlah serta gaji-gaji allowance KWSP per keso dan jumlah untuk setiap jawatan dalam perniagaan Lomofy Bread and Pastry ni. Seterusnya, kos pengurusan pula dapat dilihat pada jadual 15, iaitu aset tetap kami Baswai akan bergantung kepada aktiviti semasa kami yang kami akan rancang dari semasa ke semasa pada masa akan datang, dan juga pendawaian untuk perbelanjaan aset ialah 1,000. Seterusnya dapat dilihat dekat perbelanjaan bulanan. Seterusnya juga lain-lain belanja untuk perbelanjaan yang akan datang.
membentangkan mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh perniagaan kami, iaitu Lomofy Bread and Pastry. Antara masalah-masalah tersebut ialah terlalu banyak persaingan sengit dalam bidang pastry dan bakery. Seperti yang kita tahu, bidang pastry dan bakery ini merupakan satu bidang yang diminati oleh semua lapisan masyarakat, terutama sekali golongan muda yang sentiasa mencuba untuk melakukan benda-benda baru. Jadi, ini merupakan satu masalah kepada perniagaan kami yang akan menjejaskan kreativiti dan penilaian pelanggan terhadap perniagaan kami. Menghadapi masalah pertama yang kami hadapi ialah dengan sentiasa membuat perjumpaan bagi menjana idea daripada semua yang terlibat, iaitu apabila kami telah menghadapi terlalu banyak saingan. Jadi yang terbaik bagi kami ialah untuk sentiasa melakukan perjumpaan dengan menghasilkan idea-idea baru untuk mengatasi masalah yang kami hadapi ini. Seterusnya, masalah yang kedua ialah tenaga kerja yang sedikit dan kurang komitmen dalam pekerjaan. Jadi seperti yang kita ketahui, bidang pastry dan bakery merupakan satu bidang yang amat sibuk dan sukar dijangka tempahan yang bakal dihadapi, terutama sekali dalam musim perayaan dan festival yang akan diadakan terutama sekali dalam negara Malaysia. Jadi ini akan menjejaskan dan melambatkan tempoh tempahan daripada pelanggan-pelanggan dan kami tidak mahu ini terjadi. Jadi kami mengiklankan jawatan kosong di semua medium tertumpu, terutama sekali di media sosial. Itu adalah jalan penyelesaian kami yang mungkin akan menarik orang untuk mendalami, mengetahui tentang Lomofy Bread and Pastry kami ini, untuk mengambil pekerja-pekerja yang baru dalam semua jawatan. Okey, seterusnya masalah yang ketiga ialah idea dan kreativiti pemasaran yang terhad berbanding bilangan persaingan. Jadi persaingan dalam bidang pastry dan bakery ini terlalu banyak. Seperti yang kita ketahui, kek dan roti amat diminati oleh semua lapisan masyarakat kerana kesedapan dan keenakan makanan tersebut. Jadi untuk mengatasi persaingan ini, kami haruslah sentiasa menjana idea dan kreativiti baru untuk memasarkan kek dan roti kami. Jadi kami memilih untuk sentiasa menganjurkan pertandingan membuat kek dan roti untuk mencari bakat dalam bidang ini, selain dapat mempromosikan kedai kepada orang awam. Jadi pertandingan ini amat berguna kerana ia membuat dua pekerjaan dalam satu masa, kerana apabila kami mengadakan pertandingan tersebut, sini secara tidak langsung dapat mempromosikan barangan kami, roti-roti dan kek-kek kepada orang lain, orang awam. Seterusnya, pemenang bagi pertandingan yang kami anjurkan itu akan kami serap dan rekrut sebagai chef-chef dan tukang pastry dan bakery kami. Jadi seterusnya, masalah keempat yang kami hadapi ialah barang mudah rosak jika tidak habis dijual, dan ini akan menyebabkan pembaziran. Jadi kami tidak mahu ini berlaku. Jadi kami akan mendalami ilmu menguruskan lebihan barangan jualan yang tidak habis, dan kemungkinan kami akan melakukan analisis terhadap jualan-jualan terdahulu dan akan merancang dalam proses menerima tempahan akan datang. Jadi apabila ini kami merancang tempahan-tempahan yang diterima, jadi kami akan dapat mengagak bahawa sejauh mana kami perlu membeli barang, sejauh mana kami perlu menyimpan stok-stok yang akan digunakan untuk
digunakan untuk membuat tempahan-tempahan daripada pelanggan. Seterusnya, bekalan bahan yang susah didapati kerana diimport daripada luar negara. Jadi ini adalah perkara yang amat penting, amat berkonflik bagi kami kerana terutama sekali pada musim COVID, negara sedang menghadapi masalah untuk menerima dan mengeluar dan menerima bahan-bahan mentah daripada luar negara. Jadi seperti yang anda semua tahu, lemon pie bread dan pastry ini adalah kami menggunakan bahan-bahan kering dan bahan-bahan juga kami gunakan daripada import daripada luar negara untuk memastikan kualiti dan keunikan produk kami. Jadi ini kami cuba untuk atasi dengan membina hubungan dan jalinan rapat dengan pembekal untuk mengelakkan pemutusan bahan bekalan. Jadi kami akan sedaya upaya untuk mengeratkan hubungan persahabat dengan pembekal kami supaya apabila kami melakukan tersebut, secara automatik ia akan menimbulkan kepercayaan kepada mereka untuk sentiasa menghantarkan dan mengutamakan kami sebagai klien mereka. Jadi seterusnya, masalah yang keenam ialah kami merupakan pengusaha baru pertama kali untuk menceburi bidang dalam pembuatan kek dan roti. Jadi ini kami akan atasi dengan sentiasa menghadiri kursus dan mendalami ilmu dalam perniagaan pembuatan kek dan roti. Dan insya-Allah ini semua dapat meningkatkan ilmu kami dalam bidang pastry dan kami akan dapat melakukan yang lebih baik daripada sebelum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil Ifan bin Ahmad Syukri. Saya akan teruskan membentangkan bisnes untuk grup 6, iaitu dari segi teknologi. Yang pertama, kami menggunakan misi menekan dan memanaskan siri APB, iaitu ia boleh membentuk dough dengan rata dengan menekan dan memanaskannya. Ia mengikut keperluan individu, suhu, masa menekan dan juga ketebalan produk, iaitu dapat disesuaikan. Ia dibuat daripada bahan kelas makanan, keluli tahan karat dan alloy aluminium yang dapat mematuhi peraturan kebersihan. Ciri-cirinya ia dapat pengisian disimpan dalam tekstur yang baik, kapasiti tinggi dan juga corak seperti buatan tangan untuk pilihan. Dan yang seterusnya, dari segi teknologi dalam pengadun dough seri ML, ia tujuan dia untuk mengguli dough seperti dekat tangan. Tapi kali ini kami menggunakan mesin untuk mengguli dough tersebut. Ciri-ciri dia, ia sesuai untuk mencampurkan dough. Kandungan mentega dan kelembapannya di bawah 70%. 2 tahap perajuan, mangkuk putar 2 hala bagi memenuhi tujuan. Selesaikan tugas penggerakan yang cepat. Mangkuk campuran kedulit, ia tahan karat. Jadi kita tak perlu risau pasal karat satu bahan itu. Mesh menutup keselamatan dan cangkuk adunan pemukul dan pukul, dan juga ia mematuhi peraturan kebersihan dan sesuai untuk restoran dan kilang kecil. Dan yang seterusnya, dari pemisah dan penapis tanpa suara NS450. Jadi ini kami menggunakan dia untuk mengasingkan dan mengetepikan tepung tersebut. Kami menggunakan mesin ini, jadi ia akan memudahkanlah kerja kami lah untuk membuat untuk dalam proses pembuatan roti tersebut. Jadi ciri-ciri dia kecil tetapi sangat cekap. Ia boleh menggunakan hingga 400 mesh untuk pemisahan serbuk. Semua bahagian ialah daripada keluli tahan karat, standard 304 dan 316 pilihan. Penukaran skrin adalah hantas dan juga lebih mudah. Seterusnya, mesin pengukus dan pembentuk automatik LCD 97M. Kenapa kami memilih tersebut? Kerana ia dapat membuat pelbagai jenis roti, terutamanya di luar negara. Jadi pilihan
bisnes untuk Lomofi membuat roti daripada luar negara dapat dicapai dengan mudahlah dengan menggunakan mesin tersebut. So mesin ini boleh berfungsi dengan dough dan pengisian yang berbeza, boleh mendapatkan makanan dengan berbentuk yang berbeza dan lipid halus. Ia hanya dengan menukar unit rana saja, atau memasang hopper dough berganda untuk membuat makanan dua warna. Ciri-cirinya ia ringkas dan mudah alih, dan juga dia sesuai untuk susu atau kilang yang berbeza. Sebagai contoh, ukurannya yang 30% yang lebih kecil daripada mesin penahan dan pembentuk lain di pasaran. Ia dapat kita dapat memanfaatkan ruang yang lebih luas lah, jadi ruang ataupun ruang yang secara fleksibel. Yang seterusnya, panel kawalan masa pengguna menunjuk ke nombor dengan jelas. Jadi semua pekerja tak perlu bersusah payah untuk menggunakannya kerana nombor dia sangat jelas. Dan yang seterusnya, ia juga dapat menjimatkan 5 ketetapan. Sebagai contohnya, menjimatkan masa, iaitu untuk meletakkan semula untuk pengeluaran makanan yang berbeza. Dan yang terakhir, kami menggunakan teknologi seperti mesin berbentuk jenis meja automatik SD97SS. Mesin ini adalah mesin yang besar kecil. Of course, mestilah kelelih tahan karat dan juga ruang yang sangat terhad. Ia meningkatkan kestabilan proses pengeluaran dan juga mengubah produk melalui kemudahan dengan menukarkan unit rana. Puluhan makanan elektronik dapat dibuat dengan mesin tersebut, seperti roti daging, roti kukus dan yang lainlah. Ciri-cirinya ialah ia lebih fleksibel dan juga nyaman. Contohnya, ia dilekatkan dengan penghantar dan pusing putar yang mengubahnya dengan mudah untuk keperluan atau bentuk produk yang berbeza. Ia sesuai untuk kedai dan juga kilang. Jadi saya rasa untuk bisnes Lomofi ni, mesin pembentuk jenis meja automatik ni sangat diperlukan lah untuk kami. Dan yang seterusnya, pelbagai produk dan pengisian makanan. Sebagai contohnya, dengan menukar pembentuk yang berbeza, ia dapat menghasilkan berbagai produk seperti mochis, cookie dan juga lain-lain lah. Yang seterusnya, badan mesin stainless memenuhi standard kebersihan makanan, sistem penutup pembejal yang dapat menguatkan kestabilan pengeluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farah Najidah binti Nizam. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan produk yang dijual di Lomofi Bread and Pastry. Antara produk yang terdapat di kafe kami ialah sipun, bola di Berlin, Julie Cage, T-ring, Ruffins, Beachley dan Hot Cross Bun. Kesemua produk ini dijual dengan harga RM6 sehingga RM9. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan SWOT analisis. Yang pertama iaitu kekuatan dan kepada Lomofi Bread and Pastry adalah produk kami adalah jenis roti dan pastry luar negara yang dibuat sendiri. Yang kedua adalah dari segi rasa, kualiti, aneka pilihan produk, kebersihan kafe serta harga produk yang berpatutan. Seterusnya, konsep kafe kami adalah lebih kepada kekeluargaan dan mempunyai satu ruang yang selesa untuk pelanggan membuat perbincangan ataupun membuat kerja. Dan yang terakhir ialah perkhidmatan layanan pelanggan yang terbaik. Dari segi kelemahan, kafe kami mempunyai satu kelemahan, iaitu pilihan menu yang tidak banyak dan hanya tertumpu kepada roti dan pastry sahaja. Dari segi peluang, kafe kami terletak di kawasan tumpuan ramai, iaitu di Bukit Bintang, di mana Bukit Bintang adalah salah satu tempat tumpuan orang ramai untuk membeli belah. Selain itu, kami juga menjual pelbagai jenis roti dan pastry luar negara yang berbeza dari bakery lain.
Dari segi pasaran ataupun promosi, kafe kami membuat promosi dalam dua kaedah, iaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Dari segi secara langsung, kami pengusaha ataupun pekerja Lomofi Bread and Pastry akan berjumpa dan berkomunikasi dengan para pelanggan di kafe. Selain itu, kami juga membuat promosi ataupun memasarkan produk kami dengan memberikan tester percuma kepada orang ramai yang lalu lalang di kawasan kafe. Dari segi secara tidak langsung pula, kami mempromosikan produk kami melalui internet seperti Instagram, Facebook dan lain-lain. Seterusnya, kita beralih pula kepada pesaing. Apa itu pesaing? Pesaing adalah organisasi perniagaan lain yang mengeluarkan perkhidmatan atau barangan niaga yang sama. Pesaing boleh menentukan daya tahan dan kreativiti, kemajuan dan kejayaan atau kegagalan sesebuah organisasi perniagaan. Raja ini menunjukkan beberapa bakery ataupun kafe lain yang boleh menjadi pesaing Lomofi, iaitu Lavender, The Loaf, Komuji at Pavilion, The Coffee Beans and Philip dan Paul Bakery. Kesemua pesaing-pesaing ini mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Seterusnya, kita beralih kepada 4P. 4P ialah product, price, promotion and place. 4P adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam sesebuah perniagaan. Mari kita lihat apakah produk yang terdapat dalam Lomofi. Produk Lomofi adalah dari segi rasa, kualiti, aneka pilihan dan segar. Seterusnya, dari segi harga, iaitu harga yang murah dan berpatutan dengan kualiti yang ditawarkan. Seterusnya ialah dari segi promotion. Kami membuat promosi kami melalui media sosial dan secara terus dengan pelanggan di kafe. Dan yang terakhir ialah place. Lomofi Cafe terletak di kawasan yang strategik, iaitu kawasan Bukit Bintang yang menjadi tumpuan orang ramai setiap hari. Waktu operasi. Lomofi Bakery akan beroperasi pada setiap hari. Pada hari Isnin sehingga Jumaat, Lomofi Bakery akan beroperasi pada jam 8 pagi sehingga 10 malam, manakala pada hari Sabtu dan Ahad, Lomofi Bakery akan beroperasi pada jam 8 pagi sehingga 12 malam, manakala pada cuti umum, Lomofi Bakery akan beroperasi pada jam 10 pagi sehingga 9 malam. Proses perkhidmatan penghantaran. Perusahaan Lomofi Bakery menyediakan perkhidmatan penghantaran di kawasan sekitarnya kepada pelanggan mereka. Terdapat 5 langkah dalam proses perkhidmatan penghantaran. Yang pertama, pelanggan membuat pesanan melalui laman sesawang yang telah dipromosikan. Kedua, pekerja menerima pesanan yang telah dibuat oleh pelanggan melalui sistem mereka. Ketiga, pekerja membuat pesanan yang telah diterima. Yang keempat, pesanan yang telah siap dibuat akan dibungkus oleh pekerja. Dan yang terakhir, pesanan akan segera dihantar mengikut alamat yang telah diberikan oleh pelanggan. Berdasarkan rancangan kewangan, ramalan jualan Lomofi Bakery pada bulan 1 sehingga bulan 12 adalah sebanyak 4,500. Bilangan produk yang akan dijual pada setiap bulan adalah sebanyak 50 hingga 100 jenis.
Seterusnya, kos pelaksanaan projek bulanan yang pertama ialah belanja operasi seperti bil elektrik, bil telefon, bil air dan sebagainya adalah sebanyak RM11,750. Selain itu, butiran pembelian aset seperti ketuhar, penghawa dingin, pengadun, kursi meja dan sebagainya adalah sebanyak RM33,290. Sumber pembiayaan dari Lomofi Bakery adalah seperti modal persendirian tunai, pinjaman bank dan bantuan luar adalah sebanyak RM60,500. Untuk kesimpulan pula, bersambung lagi dengan saya, Muhammad Syamil Farhan. Lomofi ni adalah restoran halal yang menyediakan pelbagai jenis roti dan pastri yang diimport dari luar negara. Masalah dengan roti dan pastri ini juga dibuat secara sihat untuk mengelakkan perkara-perkara diabetes seperti itu berlaku di Malaysia, dan juga memastikan setiap pelanggan mendapat keperluan apa yang mereka hendak apabila mereka berada di kafe kami. Dan juga cara itu adalah dengan kita mengambil soal sidik setiap kali mereka menghabiskan ataupun sementara mereka tengah memakan jamu mereka. Dan dari segi pemasaran untuk perniagaan kami dalam talian, untuk memastikan perniagaan kami terkenal untuk semua orang, iaitu kami mempromosikan dari berbagai jenis social media seperti itu. Kami juga akan memastikan semua keadaan di kedai bersih dan mesra alam untuk semua pelanggan merasai makanan-makanan di kedai kami secara sedap.